Jadi sebabnya baca Muslim ni banyak, kena baca banyak sebab dia lebih kurang isi dia tu, beza sikit-sikit lafaznya. Kalau semasa mengaji dulu kak 230 lah sekali baca, 230 baca cepat lagi pada saat ni. 230 lah sekali baca. Nak hari mengaji, nak hari. Dalam masa setahun habis 2 jilid. Lagu tu 2 jilid lagu tu. Dalam masa setahun habis. Pasal maksud nak suruh habis. Pasal maksud nak suruh habis. Nak suruh habis dalam masa setahun tu. Kita ni berapa tahun dah nak mokat lah. Main sikit-sikit lagu ni. Berapa tahun dah? 6 tahun. Betul bahasa. 6 tahun. Itulah kata. Jadi nampaknya kalau hak lebih kurang serupa tu kita baca laju lah. Tak ada banyak perbincangan. Baca laju lah. Baiklah, kita tengok ni terjemahan dulu. Bab kelebihan umrah di bulan Ramadan. Kelebihan umrah di bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Muslim. Kita tidak bincang banyak sanad dalam Muslim ni sebab boleh katakan perawi-perawi dia tu okey lah, kita kata tak ada. Tidak seperti Abu Daud, banyak masalah. Kuning-kuning. Kalau masuk juga dalam Bukhari tak ada banyak bincang sanad sebab sanad dia tu orang tinggi-tinggi dah kan. Tak banyak pertikaian, tak ada. Tapi sanad tu molek baca lah. Molek baca. Sebab kita baca kitab asal ni. Kelebihan umrah di bulan Ramadan dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Atha, katanya saya mendengar Ibnu Abbas menceritakan kepada kami. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan Ansar, "Sammaha." Dia telah menyebut nama perempuan itu. Ibnu Abbas telah menyebut nama perempuan itu, tetapi saya lupa namanya. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Apakah yang menghalangmu? Apakah yang menegahmu untuk berhaji, untuk buat haji bersama kami ni? Apa tak segi sekalinya? Kita kata. Qalat lam yakun lana illa nadhihan. Kami hanya mempunyai 2 ekor unta sahaja. Ayah budak ni dengan anak dia tu pergi dah naik seekor unta, kata dia. Dia tinggal seekor lagi untuk kami. Untuk kami punggah air dan apa-apa barang menggunakannya. Qala fa idza jaa Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bila tiba bulan Ramadan, fa'tamiri wa umrahlah. Engkau buat umrahlah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Kerana umrah di bulan Ramadan itu menyamai haji. Menyamai haji. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim riwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan Ansar dipanggil Ummu Sinan. Ummu Sinan. Ma mana'aki an takuni? Ma mana'aki an takuni hajajti ma'na? Apakah yang menegak engkau untuk pergi haji bersama kami? Qalat, dia berkata, kami ada 2 ekor unta kepunyaan ayah fulan, yang ni suami dia ni. Kita kata ayah dia. Ayah dia. Hajjahu wa ibnu ala ahadihima. Dia dengan anaknya pergi menggunakan seekor unta. Yang satu lagi digunakan oleh hamba kami untuk memunggah air atau membawa air. Qala, Nabi SAW pun bersabda, kalau begitu umrah di bulan Ramadan akan menyamai haji ataupun haji bersamaku. Akan menyamai satu haji ataupun haji bersamaku. Ini bab elok masuk ke Mekah daripada Thaniyah Ulia dan keluar daripadanya dari Saniyah Sufla, dan masuk ke dalam sesuatu negeri melalui jalan yang lain, mana daripada dia keluar, masuk jalan lain, keluar ke jalan lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada jalan Syajarah, pokok, nama tempat lah. Wa yadkhulu min tariqil Mu'arras, dan dia masuk melalui jalan Mu'arras. Bila dia masuk ke Mekah,
dia masuk melalui thaniyah ulia dan dia keluar daripada thaniyah sufla. Ini nama tepat. Dalam satu lagi ni disebut lain sikit. Dia kata dalam riwayat Zuhair, al-ulia itu yang berada di Batha. Saniyah ulia itu yang berada di Batha, terletak di Batha. Diriwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bila datang ke Mekah, dia akan masuk dari arah tinggi, tanah tinggi, kawasan itu. Wa kharaja min asfaliha, dan dia keluar daripada kawasan tanah rendah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah lagi bahawa Rasulullah SAW masuk pada tahun Fath, ini tahun pembukaan Mekah, daripada Kada, iaitu kawasan tinggi Mekah. Qala Hisham fakana abi, Hisham berkata ayah saya, yakni Urwah, masuk daripada kedua-duanya sekali. Tetapi ayah saya kebanyakannya masuk daripada Kada lah, daripada Kada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan. Ini pula cerita elok bermalam di Dhitawan atau Dhituan pada ketika nak masuk ke Mekah, dan mandi untuk masuk ke Mekah, dan masuk ke Mekah tu pada waktu siang. Eloknya begitu, molek begitu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bermalam di Dhitawan hingga ke pagi. Kemudian dia masuk ke Mekah. Qala, kata perawi ini, Abdullah bin Umar selalu melakukan begitu dalam riwayat Ibnu Sa'id, sehingga dia bersembahyang subuh. Qala Yahya berkata, au qala, ataupun dia berkata hatta asbaha, sehingga pagi, hingga masuk subuh. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, diriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar tidak datang ke Mekah melainkan dia akan bermalam di Dhitawan sehingga pagi. Sehingga pagi. Wa yaghtasila, dan dia mandi, thumma yadkhulu Makkah naharan, kemudian dia masuk ke Mekah pada waktu siang. Dan dia menyebutkan daripada Nabi SAW bahawa baginda melakukan begitu. Diriwayatkan daripada Nafi' bahawa Abdullah menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah SAW kana yanzilu bi Dhitawan, sehingga di Dhitawan dan bermalam di situ hingga dia bersembahyang subuh bila dia datang ke Mekah. Dan musalla Rasulullah SAW ialah berada di atas akamah, atas bukit lah, ataupun tanah tinggi, kawasan tinggi yang kerah. Laisa fil masjid, bukan tempat sembahyang dia tu di masjid yang dibina, yang telah dibina. Mana pada masa tu ada, bukan situ dia, tempat lain. Tetapi bawah lagi daripada tempat itu, di atas akamah bonggol yang kerah lah kawasan itu. Situ tempat sembahyang dia. Diriwayatkan daripada siapa ni? Daripada Abdullah bahawa dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW menghadap Furdatil Jabal, dua Furdah, dua bonggol bukit yang berada di antaranya dengan bukit yang panjang, nahwal Ka'bah, ke arah Ka'bah menghadap itu. Ya ja'alul masjid, dia membuatkan masjid yang dibina sesudah itu pada ketika itu di sebelah kiri masjid. Allazi bi tarafil akamah, yang berada di sebelah akamah tu. Sebelah tanah tinggi itu, kawasan tinggi. Dan musalla, yang di tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di bawah daripadanya, iaitu di atas tanah tinggi sauda yang hitam. Yad'u min al-akamah 10 adhru'. Dia meninggalkan akamah, tanah tinggi itu yang kerah itu 10 hasta jaraknya, ataupun lebih kurang begitulah. Thumma yusalli, kemudian dia pun bersembahyang dengan menghadap kepada dua bonggol bukit yang panjang itu, yang berada di antara engkau dengan Kaabah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bab istihbab ramal, elok ramal, yang berlari-lari anak dalam tawaf dan umrah, dan dalam tawaf yang pertama dalam mengerjakan haji. Riwayat daripada Nafi' daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bertawaf di Baitillah, tawaf yang pertama kali, dia akan berlari dengan perlahan-lahan
yang berlari-lari anak kata. Dan berjalan biasa sebanyak 4 keliling. Wa kana yas'al batnil masil. Dan dia berjalan laju lah di batnil masil, di tempat itu. Bila dia bertawaf di antara Safa dan Marwah, yakni bila dia bersa'i di antara Safa dan Marwah itu, di situ dia berjalan laju. Maka Ibnu Umar yaf'alu dzalik. Ibnu Umar melakukan begitulah. Riwayatkan daripada Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bertawaf dalam haji dan umrah, mula-mula dia datang, dia mula-mulanya berlari 3 keliling Baitullah. Kemudian dia berjalan, yakni berjalan biasa 4 keliling. Kemudian dia bersembahyang 2 rakaat lah maksudnya. Bersembahyang 2 rakaat, kemudian dia bertawaf di antara Safa dan Marwah, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah. Dia sebut tawaf. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang ke Mekah, bila dia istilam rukun aswad, mula-mula sekali dia tawaf. Ketika dia datang tu dengan berlari-lari anak 3 keliling daripada 7 keliling. 3 mula-mula. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ramal, yakni berlari-lari anak daripada hajar kepada hajar, yakni daripada Hajarul Aswad sampai kepada Hajarul Aswad 3 kali. Wa masya arba'an, dan dia berjalan 4 kali. Lebih kurang lah. Hak ni pun lagu tu juga. Ibnu Umar ramal, yakni berlari-lari anak, berlari-lari dengan perlahan-lahan daripada hajar kepada hajar, yakni daripada Hajarul Aswad start situ sampai kepada situ. Dan dia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Diriwayatkan daripada siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari-lari anak daripada Hajarul Aswad hingga sampai kepadanya, yang ni pula sebanyak 3 keliling lagu tu. Diriwayatkan daripada Ja'far daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari-lari dengan perlahan-lahan 3 keliling daripada hajar kepada hajar. Itulah sanad saja lain. Kita sudah maklum dah apa sebab dia buat macam tu, wayak dah. Diriwayatkan daripada Abi Tufail, katanya saya berkata kepada Ibnu Abbas, ara'aita hadzal ramal bil bait 3 atwaf, bagaimana, apa katamu tentang ramal di Baitullah ni sebanyak 3 keliling ni dan berjalan biasa sebanyak 4 keliling, adakah ia sunnah? Kerana orang ramai ini berkata, kaum engkau, yang ni orang ramai lah, berkata, mendakwa ataupun berkata bahawa ia sunnah. Qala, kata Ibnu Umar, kata perawi ni, kata Ibnu Umar, sadaqu wa kadzabu. Ibnu Abbas ni, mereka benar dan mereka juga dusta. Ada hak betul, ada hak tak betul, maknanya gitu. Qala, kata perawi ni, saya pun berkata, apa maksud katamu mereka benar dan mereka dusta? Qala, kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah, datang ke Makkah. Orang-orang musyrikun berkata Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak akan mampu bertawaf di Baitullah ni kerana kurus, ataupun letih, penat. Mereka sangat dengki kepadanya. Qala fa amarahu Rasulullah, maka kata perawi ini Ibnu Abbas kata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh mereka supaya ramal, yang berlari-lari anak sebanyak 3 kali, 3 keliling. Wa yamshu arba'an, dan berjalan sebanyak 4 keliling. Qala, kata perawi, qultu lahu akhbirni, saya pun berkata kepadanya, yakni kepada Ibnu Abbas, akhbirni 'an at-tawaf baina as-Safa wal Marwah. Ceritakan kepadaku tentang tawaf di antara Safa dan Marwah dengan berkenderaan, dengan menaiki kenderaan. Adakah ia sunnah? Kerana orang ramai mengatakan bahawa ia sunnah. Kata Ibnu Abbas, sadaqu wa kadzabu, mereka benar dan mereka dusta. Qala qultu, kata perawi ini, saya pun berkata, wa ma qauluka sadaqu wa kadzabu, apa maksudmu mereka benar dan mereka dusta itu? Katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi, maksudnya kathura alaihi nas, dikelilingi oleh ramai orang. Yaqulun, mereka berkata, ini Muhammad, ini Muhammad, sehingga anak-anak dara pun keluar dari rumah-rumah
Qala wa kana Rasulullah, kata perawi ini, yakni Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudrabun nas baina yadayhi, tidak dipukul orang di hadapannya. Maksudnya kalau orang ramai sesak-sesak ni, tak ada lah polis ke pengawal ke pukul orang suruh lari buka jalan, tak ada. Tak ada. Biasalah, biasa. Sesak-sesak gitu. Falamma kathura alaihi, bila ramai sangat orang mengelilinginya itu, rakibah, dia pun naik kenderaan. Sebab tu dia naik kenderaan itu. Semata-mata naik kenderaan itu dusta, semata-mata. Ada sebab lah itu, dia kata mereka benar dan mereka dusta tu. Rakibah wal mashyu was sa'yu afdal, padahal berjalan kaki dan berjalan biasa ni lebih afdal lagi. Diriwayatkan ni satu sanad lagi ni, dia kata ahli Makkah adalah orang berdeki, tapi mereka tidak kata yahsudunahu seperti dalam riwayat sebelum ni. Riwayat sebelum ni yahsudunahu, ni tidak yahsudunahu, tetapi wa kana ahli Makkah qaum hasad, lebih kurang maksudnya. Riwayat daripada Abi Tufail katanya, saya berkata kepada Ibnu Abbas, kaummu ataupun orang ramai mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ramal ni berlari tadilah, di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah, dan ia sunnah. Orang ramai kata Ibnu Abbas, sadaqu wa kadzabu, mereka benar dan mereka dusta. Mana ada benarnya, ada tak benarnya. Riwayat daripada Abi Tufail katanya, saya berkata kepada Ibnu Abbas, urani qad ra'aitu, saya mimpi, urani qad ra'aitu, saya mimpi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ceritalah kepada aku apa yang kamu mimpi itu. Qala, kata perawi ni Abu Tufail ni, saya pun kata saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Marwah di atas unta, orang ramai mengelilinginya. Qala, kata perawi ni Abu Tufail ni, maka Ibnu Abbas pun kata itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana betul gambaran itu betul. Innahum kanu la yud'una anhu, sesungguhnya mereka tidak dihalau daripada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalau. Kalau orang bagi kerumun dia pun begitulah. Wala yukharun, dan tidak disergah, dijerkah, kita kata dengan derah supaya lari dari sisi dia tu, tidak lagi. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya datang ke Mekah ketika mana mereka telah dilesukan, dilemahkan oleh demam Yathrib. Orang musyrikun berkata, besok satu golongan orang akan datang kepada kamu yang mana mereka itu telah dilesukan, dilemahkan oleh demam. Walaqu minha syiddatan, dan mereka telah mengalami keterukan lah dengan sebab demam itu. Fajalasu mimma yalil hajr, mereka pun duduk dekat kawasan yang mengiringi sebelah hijr. Wa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu thalathata ashwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintah mereka, yakni sahabat-sahabat itu, supaya ramal tiga round ashwat, 3 round. Wa yamshu ma bainar ruknain, dan berjalan di antara 2 rukun itu, supaya orang-orang musyrikun melihat kegagahan mereka, keperkasaan mereka. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrikun berkata, itulah orang yang kamu dakwa, orang yang kamu anggap, yang kamu katakan demam telah melemahkan mereka. Mereka ini lebih gagah lagi daripada sekian-sekian. Ibnu Abbas berkata, walam yamna'hu an ya'murahum an yarmul al-ashwat kullaha, tidaklah yang menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka ramal di setiap keliling itu, melainkan kerana kesian kepada mereka, kerana simpatinya terhadap mereka. Kalau suruh benarlah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas katanya, innama sa'a Rasulullah, sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari dan ramal di Baitullah itu untuk dilihat, untuk dia memperlihatkan kepada orang-orang musyrikin kekuatannya. Ini bab istihbab, elok istilam ruknain, 2 rukun Yamani. Dalam tawaf tidak 2 rukun lagi tu, tidak 2 bucu Kaabah lagi.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya, lam ara Rasulullah yamsahu. Tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu Baitillah kecuali dua rukun Yamani. Rukun mana bucu Kaabah tu. Riwayat daripada Salim daripada ayahnya, yakni Abdullah, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak istilam ataupun cuih sentuh rukun Baitillah itu kecuali rukun Aswad, rukun yang ada Hajar Aswad dekat dia tu, dan rukun yang berada di sebelah rumah-rumah Jumahiyyin, orang-orang Jumah, puak-puak Jumahiyyin. Diriwayatkan daripada Abdullah, dia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak istilam kecuali Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Diriwayatkan serupa lebih kurang. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya, saya ma taraktu istilam hadzal ruknain. Saya tidak pernah meninggalkan menyentuh dua rukun Yamani ini dan Hajar mundu semenjak saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh keduanya, sama ada dalam susah ke ataupun dalam keadaan senang. Saya kalau tawaf sentuhlah. Diriwayatkan daripada Nafi', katanya, saya melihat Ibnu Umar istilam Hajar dengan tangannya, kemudian dia mengucup tangannya, yang disentuh Hajarul Aswad itu dengan tangannya, kucup tangannya. Waqala, dia berkata, saya tidak pernah meninggal semenjak saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Diriwayatkan daripada Abu Tufail Al-Bakri yang menceritakan bahawa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristilam, yang menyentuh selain daripada dua rukun Yamani itu. Tak ada. Diriwayatkan daripada Salim daripada ayahnya, yakni Abdullah, dia kata Umar bin Al-Khattab, ini cerita lain pula, bab lain pula, istihbab, elok ataupun molek, bagus mengucup Hajarul Aswad dalam tawaf itu. Ceritanya dia kata Umar bin Al-Khattab mengucup Hajar, kemudian dia berkata, yang sambil-sambil dia kucup itu, dia kata, ama wallah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku sedar, aku tahu kamu ini batu. Kalaulah tidak kerana aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup engkau, tentu aku tidak mengucup engkau. Begitulah. Ini pula kata juga Umar berkata, Ibnu Umar kata, Umar mengucup Hajar. Wa qala inni la uqabbiluk. Beza sikit kan kata dia. Beza sikit. Aku nak siung sungguh ni kamu ni. Dan aku memang tahu bahawa engkau batu, tetapi aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup engkau. Lepas tu sanad satu lagi ni, dia kata riwayat daripada Abdullah bin Sarjis, kata dia, saya melihat Al-Asla', si botak kata. Ya, maksud dia nya botak tu Sayyidina Umar, yang ni mengucup Hajar, dan dia kata, wallahi inni la uqabbiluk wa inni a'lamu annaka Hajar wa annaka la tadurru. Ini ada tambahan dalam riwayat ini, dan engkau tidak dapat memberi mudarat dan memberi munafaat kalau tidak kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup engkau, nescaya aku tidak kucup engkau. Dalam riwayat Muqaddami dan Abi Kamil dia kata ra'aitul usaili', lafaz itu lah, maknanya botak lah, Sayyidina Umar tu dia botak. Diriwayatkan daripada Abis bin Rabi'ah, katanya, saya melihat Umar mengucup Hajar, dan dia berkata, inni la uqabbiluk. Semua tadi, wa a'lamu annaka Hajar walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk lam uqabbiluk. Bezanya lam uqabbiluk, tadi ma qabbaltuka. Bezanya lebih kurang tu. Ni mudhari'. Begitulah. Ni daripada Suwaid bin Ghafalah, katanya, saya melihat Umar mengucup Hajar dan dia mendakapnya. Ini merapakkan diri tubuhnya kepada Hajar al-Aswad itu. Waltazamahu, mana dakap. Waqala, dan dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat tentang terhadap engkau.
Dalam satu lagi, dalam sanad ni dia kata, tapi saya melihat Abul Qasim. Abul Qasim bukan Rasulullah. Jadi Rasulullah ni Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat tentang kau, terhadap engkau ini. Walam yaqul, tapi dalam riwayat ini tadi tak ada sebut wal tazamahu, dia dakak tu, dia kerabak tu, tak ada. Dia kerabak rapak tubuh dia tu, ke situ tak ada sebut. Adalah sanad dalam riwayat ini. Ini bab harus bertawaf di atas unta dan sebagainya. Dan istilam hajar dengan mihjan, dengan tungkat dan seumpamanya, untuk orang yang berkenderaan, untuk orang yang tawaf dalam keadaan menaiki kenderaan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf dalam hajjatul wada' di atas unta, dan dia istilam rukun dengan mihjan, dengan tungkat dia tu. Dia istilam, yang sentuh dengan tungkat dia tu. Tidak semesti sentuh dengan isyarat. Dia isyarat pada rukun itu dengan kayu, dengan tungkat. Lepas tu dia gitu. Gitu. Dia kucuplah mihjan dia tu. Diriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitullah dalam haji wada'. Di atas kenderaannya dia beristilam hajar dengan mihjannya, tungkat yang bengkok ujungnya itu dipanggil mihjan, supaya dilihat oleh orang ramai dan diperhatikan oleh mereka, dan supaya mereka bertanya dia, kerana orang ramai ghasyuh, bersesak-sesak memenuhi dia tu, dekat dia tu, bersesak-sesak dekat dia tu. Ghasyuh telah menutupi dia, orang ramai telah menutupi dia. Manakala dia tidak ada di atas kenderaan, orang tak akan nampak jauh-jauh, tak akan nampak. Itu makna orang ramai telah menutupinya. Sebab ramai sangat. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf dalam haji wada' di atas kenderaannya di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah, supaya dilihat oleh orang dan diperhatikan oleh mereka, wal yasaluh, dan supaya mereka bertanya dia, fa innan nas ghasyu, kerana orang ramai telah menutupi dia. Ibnu Khashram tidak menyebut wal yasaluhu saja, hal lain dia sebut wal yasaluhu tu. Riwayat Ibnu Khashram, Ali Ibnu Khashram tak ada dalam riwayat dia, tak ada. Hal tu saja lafaz wal yasaluhu. Diriwayat daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf dalam haji wada' di sekeliling Kaabah di atas untanya. Dia istilam rukun bucu Kaabah itu karahiyata an yudraba anhu an-nas, kerana takut akan dipukul orang supaya lari dari sekeliling, dari depan dia. Kerana dia takut orang akan pukul orang supaya buka jalan untuk dia nak pergi. Biar tak pergilah dia daripada jauh. Kalau dia nak pergi, mestilah suruh buka jalan tu, ada yang kena pukul lah. Dia tak say lagu tu. Diriwayatkan daripada Abu Tufail, katanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitullah dan dia beristilam rukun dengan mihjan yang ada padanya, yang ada bersamanya, dan dia mengucup mihjan itu. Riwayat daripada Zainab binti Abi Salamah, daripada Ummi Salamah, bahwasanya dia berkata, saya mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saya sakit, tentang kesakitan saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, tufi min wara'in nas, yang engkau tawaflah selepas orang lain, selepas orang ramai tawaf ni engkau tawaflah dalam keadaan engkau berkenderaan. Qalat, kata Ummu Salamah, maka saya pun bertawaf ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang dekat Baitullah, wa huwa yaqra, dia baca Tur wa kitabim mastur, yakni surah Tur. Itulah beberapa bab yang kita baca malam ni. Kita balik semula kepada tadi. Beberapa tempat nak tengok mana yang perlu dibincangkan. Tak apalah, perempuan ni dia ada 2 ekor unta saja, tak boleh pergi lah. Kalau pergi macam mana di rumah ni. Lepas tu Nabi SAW kata, umrah pada bulan Ramadan ini menyamai haji. Apa makna menyamai haji? Menepati haji ataupun menyamai haji. Atau dapat menggantikan haji. Apa maknanya? Yang ini dari segi pahalanya. Imam Nawawi kata dari segi pahalanya.
Bukan dari segi menyamainya dalam segala perkara, dengan arti apabila kita buat umrah tu tertunai dah lah kewajipan haji, tak payah lepas dah lah daripada kita. Tidak lagu tu. Cuma dari segi pahalanya dapat. Itu pendapat yang pertama. Imam Nawawi sebut sikit sangat sikit sangat. Tapi kalau kita tengok dalam lain banyak lagi lah. Ada yang mengatakan maksud Nabi SAW kata ni, umrah ni bukan umrah saja, umrah pada bulan Ramadan baru menyamai haji. Tetapi menyamai itu dari segi pahala juga, seperti tadi juga. Bukan menyamai dari segi melepaskan kewajipan haji itu, tidak. Tetapi dikaitkan dengan bulan Ramadan saja. Kalau bulan lain tidak sama. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, ada ulama yang mengatakan umrah wajib sama dengan haji wajib. Menyamai haji yang wajib. Ini dari segi sama-sama wajib tu. Sama-sama wajib. Apabila dia tunaikan umrah yang wajib, tidak mesti pada bulan haji. Pada bulan Ramadan pun boleh. Tidak. Tapi kalau bulan-bulan lain tak boleh. Tak dapat pahala tu. Pada bulan Ramadan saja. Hak boleh kelebihan itu. Walau bagaimanapun pahala dia lah, pahala dia. Bolehnya pahala dia. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dia kata hak ni menyamai haji ni bukan semua haji. Bukan menyamai semua haji. Menyamai satu haji. Yang ni orang buat haji ni banyak peringkat. Dari segi penerimaan Allah SWT, dari segi qabuliyah Allah SWT, banyak peringkat. Ada yang Allah SWT terima sangat tinggi, pahalanya banyak sangat. Ada orangnya pahala dia tidak setara tu. Dalam sebanyak-banyak orang beramal ni, ada umrah ni menyamai pahala haji tu. Walaupun umrah ni kurang daripada haji, tetapi oleh kerana orang ni dia buat pada bulan Ramadan, pahala umrah dia tu menyamai pahala haji setengah-setengah orang. Bukan semua orang. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, dia mengatakan hak ni dia mengatakan hak ni khusus dengan perempuan ni saja. Itu pendapat yang kelima. Khusus dengan perempuan ni saja. Orang lain tak dapat. Tak sama. Orang lain tak sama. Ini khusus. Berapa banyak dalam hadis-hadis ni kita dapati Nabi SAW bagi khusus, sebut ni khusus kepada orang tertentu sebagai keistimewaan dia. Orang tu pergi, waya apa hak wajib atas saya? Nabi SAW berkata semaya 5 waktu. Hal alayya ghairuhunna? Nabi SAW kata la illa an tatawwa. Kecuali kalau kamu buat sunat. Tak ada. Orang tu kata saya tidak akan tambah. Dan saya tidak akan kurang daripada hak Nabi SAW sebut. Nabi SAW kata dia ahli syurga. Ahli syurga. Setengah ulama mengatakan orang ni memang dia tidak buat hak lain. Dia buat wajib tu saja. Tapi ahli syurga, khusus dengan dia. Hak istimewa. Syurga tu syurga yang istimewa. Bukan kata syurga kurang-kurang. Khusus dengan dia. Ada ulama yang mengatakan begitu. Dan banyak lagi lah. Ada juga hadis yang menyatakan khusus dengan sahabat saja. Macam hak dulu bab haji tu. Buat haji, fasahkan haji kepada umrah tu, yang dipanggil satu bentuk tamattu juga, itu khusus dengan sahabat-sahabat. Ada hak khusus untuk satu orang. Ada untuk beberapa orang, ada juga macam-macam. Hak ni untuk perempuan ni saja, dia kata. Sebab Nabi SAW kata fa'tamiri, engkau pergilah buat umrah. Kerana umrah itu menyamai haji. Yang ni umrah bagi engkau tu. Umrah engkau tu. Ini keistimewaan dia lah. Seperti mana Ukashah, Nabi SAW kata dia termasuk dalam hak tu, hak ahli syurga tu. Masuklah. Orang lain kata minta saya, tak boleh. Dia ada hak khusus-khusus lagu tu. Walau bagaimanapun kita dapat simpulkan kelebihan umrah ni ada. Kelebihan umrah ni tinggi sehingga dia menyamai haji.
Ada juga yang mengatakan pendapat yang ke-6-nya, dia katakan umrah ini menyamai haji hak sunat. Haji hak sunat. Bukan haji hak wajib. Haji hak wajib tak boleh sama. Ada juga yang katakan macam-macam lah pendapat tu. Hak mana satu dalam banyak-banyak tu hak sebenarnya, hak tepatnya wallahu a'lam. Tapi itulah pendapat-pendapat yang diberikan oleh ulama berhubung dengan hadis ini. Kemudian istihbab masuk ke Mekah daripada Thaniyah Ulia dan keluar daripada Thaniyah Sufla. Ini tak ada apa nak cerita ni. Nabi SAW masuk kot lain, tubik kot lain. Tujuan apa? Supaya dia nak pergi sembahyang raya lah. Dia pergi kot lain, jalan lain, dia balik jalan lain. Supaya tempat dia berjalan tu menjadi saksi. Kawasan yang dia lalu tu menjadi saksi kepada dia. Sebab kita buat ibadat ni dia tidak saja. Semua jadi saksi. Tempat dia lalu pasir-pasir, dia jirik tu kita kata semua jadi saksi. Itu satu. Yang kedua, supaya dia dapat berjumpa dengan orang-orang di jalan lain-lain. Kalau jalan sama lalu jumpa dah. Ini jalan lain, jumpa pula dengan orang lain. Supaya itu. Yang kedua. Yang ketiga, iaitu dia nak cerita tidak semesti apabila kita buat ibadat ni baru dapat kelebihan bila kita ikuti satu jalan. Tak mesti. Ikut jalan lain-lain pun serupa juga. Boleh. Yang keempat, mana untuk kemudahan sajalah. Kemudahan. Tidak kata masuk kau tu kena tubik kau tu. Syarat sebagai satu syarat. Tidak. Inilah yang nak diceritakan di sini. Lainnya tak ada apa. Nah, itu berkenaan dengan tempat-tempat lah, tempat. Seterusnya ada lagi, maknanya satu lagi hikmah dia masuk daripada kawasan tinggi, daripada hak tinggi turun ke tempat rendah, lepas tu tubik daripada hak rendah, tubik daripada kawasan rendah, isyarat kepada kita nak pergi buat ibadat tu daripada kedudukan yang tinggi, maknanya nak dapat satu kedudukan yang tinggi. Apabila kita turun ke kawasan, bila selesai turun ke kawasan rendah, maknanya keadaan yang rendah, isyarat kepada keadaan yang rendah. Seperti mana nak pakai pun lagu tu juga, pakai kalau kita kata pakai kasut lah, masuk kanan dulu, tapi kalau nak pecah hak kiri dulu. Isyarat kepada apa? Isyarat kepada hak kanan tu masuk hak kanan, hak kita nak, hak molek bagi kita. Pecah tu maknanya keadaan yang tidak molek lah, tidak lebih menjamin keselamatan kita. Dia ada benda-benda yang halus macam tu. Itu sekadar isyarat lah, isyarat. Kemudian ni istihbab mabit di Zituan ataupun Zitawan, sehingga pagi dia bermalam di situ. Dia tidak masuk selalu, tapi duduk situ dulu, bermalam di situ. Abdullah bin Umar, sebab itulah dalam riwayat ni kita tengok banyak Abdullah bin Umar banyak. Sebab apa? Sebab dia ni memang ambil berat. Terutama hak ibadat Nabi SAW memang dia ambil berat. Dia tengok sungguh, dia perhati sungguh, dan dia buat lagu tu sama-sama. Ini di antara keistimewaan dia lah, kelebihan dia. Sebab dia nak ikut sunnah betul-betul, tak usah lari. Sebab tu orang utamakan riwayat dia. Kalau riwayat ni dia pun buat lagu tu. Dia kata dia tidak pergi ke Mekah, melainkan dia akan bermalam di Zitawan sehingga pagi dan mandi. Dia buat seperti Nabi buat. Bagaimana Nabi buat, dia buat lagu tu. Ini cara Ibnu Umar. Cara Ibnu Umar lagu tu. Sebab itulah Imam Malik mengutamakan Ibnu Umar daripada sekian ramai sahabat tu. Dia utamakan Ibnu Umar. Rujukan utama di kalangan sahabatnya bagi Imam Malik ialah Ibnu Umar. Begitulah. Kemudian ini cerita di mana Nabi SAW sembahyang dalam perjalanan dia tu. Itulah yang dia cerita.
tempat tadi lah. Sebab apa? Orang Islam terlalu ambil berat. Kerana sehingga tahu belaka di sini, ketika dalam perjalanan di sini dia berhenti, dia semayang sini, ni nampak buat masjid tu bukan situ tempat Nabi semayang sebenarnya. Lari sikit daripada sini. Cerita belaka. Jelas nampaknya. Itu sajalah, tak ada lain. Kemudian istihbab beramal dalam tawaf dan umrah. Dalam tawaf dalam tawaf yang pertama pada ketika buat haji itu. Jadi ada beberapa tawaf kan. Kalau buat haji itu ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada'. Jadi ini maksudnya tawaf qudum. Tawaf yang pertama itu maksudnya tawaf qudum. Tawaf mula-mula Safa itulah. Di situ ada sunat ramal itu. Ini pun sebenarnya ini kita dah lalu dah jumpa dah dulu. Cuma dia buat bab berasingan pula. Ibnu Umar kata bila Nabi SAW bertawaf di Baitullah buat kali yang pertama, dia khabab sama dengan ramal juga. Mana berlari-lari anak kita panggil. Ataupun dalam bahasa dia kata berlari-lari anjing, dia kata juga berlari-lari anjing. Jadi sebab anjing berlari, dia tidak lari derah. Hak biasa-biasa ni dia berlari gitu. Orang bahasa Melayu kata berlari-lari anjing ataupun berlari-lari anak. Berlari-lari anak. Lari huduh-huduh lah, munggah huduh-huduh kita kata. Kokoh. Orang bahasa Melayu kata berlari-lari anjing ataupun berlari-lari anak. Berlari-lari anak. Lari huduh-huduh lah, munggah huduh-huduh kita kata. Kokoh. Dan dia bersa'i, dia berlari juga, mana berjalan laju di batnil masil. Apabila dia berada, dia bertawaf, dia panggil tawaf. Maksudnya bersa'i di antara Safa dan Marwah tu pun dia lari juga. Mana di lembah tu, tempat turun. Ibnu Umar melakukan begitulah. Ibnu Umar melakukan begitu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, supaya juga bila dia bertawaf dalam haji dan umrah, mula-mula dia sampai tu dia akan berlari 3 keliling di Baitullah. Kemudian berjalan biasa 4 keliling. Kemudian dia bersembahyang 2 rakaat. Kemudian tawaf. Dia panggil tawaf. Ini dari segi istilah lah. Boleh juga guna untuk sa'i tu, sa'i di antara Safa dan Marwah tu. Selalu dalam kitab-kitab hadis dia panggil tawaf di antara Safa dan Marwah. Baiklah. Dalam hadis ini menunjukkan, ada dalil menunjukkan bahawa kena ada tertib ni dalam ibadat tadi. Yang ni mula-mula tawaf, lepas tu baru sa'i. Tidak pernah Nabi SAW buat sa'i dulu kah? Tak pernah. Sebab itulah ulama mengatakan wajib wajib kena takdimkan tawaf itu daripada sa'i. Kalau dia sa'i dulu tak sah. Tak jadi. Inilah mazhab Syafi'i dan juga mazhab jumhur ulama. Kalau ada khilaf pun khilaf yang dhaif. Khilaf yang dhaif. Kemudian dia kata dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke Mekah, dia istilam rukun aswad. Mula-mula dia nak tawaf tu dia istilam. Istilam tu makna dia sentuh. Dia sentuh pada dia kucuk gitu. Itu makna istilam. Ini termasuk dalam sunat tawaf. Istilam tadi termasuk, ataupun takbil. Kalau kita kata kucuk tu termasuk dalam sunat tawaf. Kalau tak boleh kucuk, istilam tanpa khilaf. Ni tak ada khilaf. Qadhi Abu Tayyib beristidlal dengan hadis ini dengan mengatakan elok molek istilam Hajarul Aswad dan istilam juga rukun
yang mana Hajarul Aswad tu ada dekat dia. Bukan istilah Hajarul Aswad saja, istilah rukun tu kata. Ni daripada hadis ni lah dia faham. Tetapi jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan istilah rukun Hajarul Aswad saja, tidak rukun tu kata. Tetapi ada jugalah yang mengatakan selain daripada istilah Hajarul Aswad, istilah juga rukun tu, yang ni bucu hak dekat ada Hajarul Aswad, bucu tu. Kemudian lebih kurang lah tu. Lepas tu tak ada lah. Mengikut Ibnu Abbasnya, kadzabu wa sadaqu, mereka sadaqu wa kadzabu, mereka benar dan mereka dusta. Mana ada hak betul, ada hak tak betul. Hak tak betulnya lagu mana? Dengan arti ramal tadi tu, berkeliling, 3 keliling tu memang dimaksudkan, lari tu sendiri dimaksudkan buat selama-lamanya. Tidak bagi Ibnu Abbas, tidak. Sebab apa? Sebab zaman Nabi SAW dulu keliling tu ada maksud, iaitu nak menunjukkan kepada orang kafir kekuatan orang Islam, sebab dia nak nanti tengok orang Islam ni lemah. Sebab itu Nabi SAW suruh. Bukan berlari itu sendiri ada sunnah yang tersendiri, tidak. Kerana ada sebab, mengikut dia lah, mengikut dia. Jadi kadzabu ni dalam bahasa Arab tidak semestinya ada dusta. Mereka ada benar, ada tak benar, ada betul, ada tak betul. Itu makna tak betul. Ya dia kata kadzabu tu dusta. Dusta tu satu makna tak betul. Tak betul mengikut penilaian dia lah, mengikut penilaian dia. Ada pun orang lain dia kata tak, sunnah yang tersendiri. Sunnah yang tersendiri walaupun sudah tidak ada sebab dia. Asalnya kerana tadi, tetapi tetap ada pahala juga kalau kita buat, walaupun sudah tidak ada sebab itu, mengikut orang lain. Tapi Ibn Abbas kata tidak. Ini pendapat dia. Adalah sunnah. Sesiapa yang meninggalkan sunnah ni, hilanglah, tak dapatlah fadilat tu mengikut kebanyakannya. Tetapi sah tawafnya, tidak kena bayar dam apa ni, tak kena. Tetapi Abdullah bin Az-Zubair ni ada khilaf lagi. Abdullah bin Az-Zubair kata sunat berlari ni 7 keliling tu, kalau mampu kan. Bukan 3 keliling saja, 7 keliling. Sunat. Sebab apa? Dia apa? Nabi SAW tidak suruh dia berlari 7 keliling tu kerana kesian. Kerana kesian pada masa tu letih, tapi nak tunjuk sana ni suruh juga. Memang letih tu ada juga, letih tu bukan tak letih. Tapi suruh tunjuk. Nabi SAW tengok, kalau itu lagi boleh jadi tidak boleh bertahan. Ibqa tu makna mengekalkan, boleh jadi rebah lah. Jadi dia kesian kerana ada simpati tu, dia suruh sekat 3. Ibnu Zubair faham maknanya kalau 7, kalau boleh buat semua lagi boleh lah. Sebab dia tak suruh tadi, sebab tadi takut penat sangat, takut rebah. Ini kata Ibnu Zubair pula. Hasan Basri, Al-Thawri, Abdul Malik Ibn Al-Majishun Al-Maliki mengatakan, ni pula pendapat lain pula, kalau tinggal ramal ni pada hak 3 keliling, kalau tak buat ramal saat ni, berlari-lari anak saat ni, kena bayar dam. Kena bayar dam pula dah. Imam Malik pendapat begitulah, pendapat begitu mula-mulanya, tapi kemudian dia tarik balik pendapat dia tu. Dia kata tidak pernah bayar dam, cuma tidak dapat kelebihan lah, tak dapat kelebihan. Apa ni dalil jumhur ulamanya, iaitu hak ni dalam haji wada' ni Nabi SAW buat lagu tu pula, padahal tak ada dah kafir nak tengok apa, tak ada dah. Muka Islam belakang dah kan, dikuasai oleh Islam dah. Hak Nabi SAW cerita dia suruh sahabat keliling tu nak tunjuk tu pada tahun bila tu, dalam Umratul Qadha, pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ketika tu Mekah belum lagi ditakluk oleh Nabi SAW.
Ni pada tahun yang ke-10 dia sudah takluk dah. Tapi dia berlari lagi. Ini menunjukkan dia ada sunat dia yang tersendiri. Berlari itu. Boleh pahala. Tidak kata kerana itu saja, tidak. Lepas pada Nabi SAW berkeliling dan buat pada kali tu, pada tahun yang ke-10 tu, dia kata, litakhudhu manasikakum anni, ataupun khudhu anni manasikakum. Kamu ambil dah daripada aku cara ibadat haji kamu ni. Lagu mana? Lagu mana aku buat, lagu tu. Kemudian hak haji ni dia banyaknya, hak banyak hak buat. Sebab tu orang kita pun betul, orang kita tu kata kerja haji. Buat kerja haji. Dari segi baca tu tak ada mana, kalau tak baca pun tak apa. Asal buat. Jadi hak Nabi SAW kata, ambillah daripada aku ibadat haji kamu berupa perbuatan. Termasuklah perbuatan tu, dia berlari tu. Termasuklah hak tu. Artinya kita tak boleh singkirkan hak tu atas dasar ni dulu ada sebab yang tersendiri, tak boleh. Sebab setiap dia buat perbuatan dia, itulah ibadat, itulah yang mendatangkan pahala. Itulah yang ada kelebihan. Ini maksudnya. Berkenaan dengan Nabi SAW naik kenderaan itu pula, adakah sunnah ni? Ni perawi ni bertanya. Dia kata ada betul, ada tak betul. Ibnu Abbas kata, hak tak betul tu lagu mana? Yang ni sama-sama lebih baik naik kenderaan. Tidak. Hak betulnya memang Nabi SAW naik. Tapi tak betul dia naik tu kerana ada kelebihan naik. Tak betul mengikut Ibnu Abbas. Dia naik tu nak suruh orang nampak. Orang dapat belajar daripada dia macam mana dia buat. Kalau tidak orang tak akan nampak dia cuih ke gapo ke. Orang tak nampak dia sebab ramai sangat keliling dia ni. Tetapi kalau dia duduk atas kenderaan dia tunjuk, semua orang nampak. Semua orang nampak. Itu tujuannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kita kena ingat. kita kena ingat. Dia faqihus sahabah. Termasuk dalam fuqaha sahabat. Sahabat ni dia ada dua golongan. Muhaddithin di kalangan sahabat. Muhaddis belaka. Tetapi dia lebih cenderung kepada lagu lain. Fuqaha sahabat. Fuqaha sahabat ni macam Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, tu fuqaha sahabat. Dan Khulafaur Rasyidun, itu fuqaha sahabat. Yang ni demon ni kadang-kadang dia tidak tengok zahir hadis. Zahir hadis dia nilai lagu lain dengan ijtihad dia guna fikiran. Demon. Adapun muhaddithin di kalangan sahabat, dia tak cara isi lagu mana. Kadang-kadang dia royak benda tu hak bercanggah. Dia sendiri royak benda hak bercanggah. Dia tak cara. Hak sudah mansuh dah hak royak belaka. Abu Hurairah termasuk. Hak tu. Sebab tu kadang-kadang jadi pening orang. Lagu mana ni? Sekali lagu ni, sekali lagu ni. Tujuan dia nak royak. Setakat mana hak ada. Lepas tu nilai sendiri. Kadang-kadang dia riwayat, dia buat tidak serupa dengan dia riwayat. Dia buat tidak serupa. Ini termasuk dalam ni lah. Termasuk dalam bahagian ni. Serupa juga sampai sekarang ni pun dia lagu tu. Ada muhaddis, hadis saja. Dia caranya dari segi sanad, dari segi lafaz hadis ini, dari segi tu dia cara. Dari segi maksud hadis dia tak cara mana. Dia dari segi hafal hadis, tu dia ambil berat dari sudut tu. Ingat sanak-sanak perawi ni gini perawi ni gini. Tu. Tapi dari segi isi hadis, keluasan dia, makna dia tidak beri perhatian sangat. Sebab manusia ni nak beri perhatian belaka, tak ada. Banyak. Ada ulama yang makna dia hadis dia tidak perlu banyak. Dia perlu kaji maksud dia. Ni fuqaha lah. Jadi macam tu ni fuqaha. Fuqaha di sini dalam istilah mutaqaddimin, bukan fuqaha dalam istilah mutaakhirin. Kalau fuqaha dalam istilah mutaakhirin, ahli fiqh ni bukan fiqh ni maknanya. Jenis hak kaji hadis. Fuqaha ni maknanya orang yang menyelongkar hadis tu. Korek hadis sampai ke dalam. Itu maksud fuqaha tu. Liyatafaqahu fid din. Hak dalam Quran kata bukan supaya mereka tu belajar fiqh. Tidak. Supaya mereka mendalami agama. Itu makna tafaqquh fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah SWT mahukan kebaikan yang besar untuk dia,
dia akan memberi faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Bukan makna dia beri pengetahuan pekoh kepadanya, tidak, tu istilah kemudian dah tu. Ini maksudnya faham yang mendalam tentang agama. Setengah-setengah tu dia tidak kira dari segi isi, dia tidak pergi ke dalam, dia sekat luar. Dia kira dari segi lafaz, dari segi sanad dia, dari segi hafalan, nak tahu boleh dia. Nak tahu. Banyak sekarang ni pun lagu tu dia terbagi kepada dua. Ulama hadis ni. Sebab itulah Abu Hurairah kan bila dia ni riwayatkan hadis kena ambil air semaya, batal air semaya kerana menggunakan sesuatu yang kena api kan. Sesuatu yang kena api. Al-wudu' mimma massathun nar. Tajuk dalam kitab-kitab hadis ada belakang tu lagu tu. Wudu' kerana menggunakan makan ke apa ataupun gunakan sesuatu yang kena api, dimasakkan dengan api. Abu Hurairah kata memang dia kata lagu tu memang kena ambil air semaya. Kalau ada air semaya apa batal. Bila makan kambing, kurma misalnya ataupun apa-apa lah panggang kau kena api, kena ambil air semaya. Ibnu Abbas pernah tanya dia. Situ nampak dah. Ibnu Abbas pernah tanya ni, macam mana pak cik kalau kita ambil air semaya dengan air panas? Dia kata dalam Tirmizi ada. Jangan kata lagu tu awal, dia kata. Bila kita raya hadis jangan duduk tawi-tawi, dia kata. Ibnu Abbas pun senyap. Ibnu Abbas ni dia budak lagi. Tapi dia cara dia tu lain. Sebab apa? Ibnu Abbas dia anak murid Sayyidina Umar. Dia dengan Rasulullah pak je hadis hak dia terima betul-betul daripada Rasulullah. Hak lain mursal berlaku. Dia ambil daripada sahabat, tak sebut pun tak apalah, bukan sahabat. Tak apa dia tak sebut pun. Kalau dia kata Rasulullah gini kata gini tak apa, tidak salah dari segi kaedahnya. Hakikatnya dia tidak dengar sendiri, dia tidak tengok. Pak. Hak lain tu kebanyakan daripada Sayyidina Umar, daripada hak lain-lain. Dia ni anak murid utama lah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni jenis tu. Cuba tengok tadi. Dia pergi, dia kata selalu ke mana-mana. Dia tengok hak dalam. Dia tidak tengok hak luar. Beza dengan anak dia Ibnu Umar ni, dia pasti tengok hak luar. Hak zahir. Sebab itulah Nabi SAW semaya situ, dia kira semaya situ. Nabi SAW semaya di bawah pokok samurah tu, dia cari pokok samurah. Sayyidina Umar bimbang, dia suruh tebal habis pokok tu. Itu cara dia lain. Ibnu Abbas belajar dengan Sayyidina Umar sebab tu fikiran dia lain. Anak murid dia mengikut tu guru. Memang lagu tu. Ini mengikut Ibnu Abbas, dia naik kenderaan kerana uzur, kerana ada sebab, bukan kerana naik tu ada kelebihan. Tak boleh kita buat dalil lebih pasal Nabi buat lagi, tak boleh. Kita kena tengok sebab dia. Biasanya yang mencari sebab-sebab di sebalik ni orang yang orang pergi ke dalam lah, yang kaji matan itu, isi itu sendiri, kaji isi itu sendiri. Saya kata kepada Ibnu Abbas, orang ramai duduk kata Rasulullah ramal di Baitillah dan di antara Safa dan Marwah, wa hiya sunnatun, ia sunnah. Dia kata sadaqu wa kadzabu. Sebab tadilah. Tak ada apa lah tu. Kemudian bapa Nabi SAW dia naik kenderaan dia. Ni Ibnu Abbas menceritakan salah satu sebabnya. Kalau dia naik dia duduk bawah, dia kena pergi dekat, orang tak nampak satu. Yang kedua, apa dia naik kenderaan, dia nak tunjuk pada orang ramai. Kalau dia pergi dekat, orang ramai sangat ni, mesti orang akan tolak, bertolak-tolak. Akan ada yang kena pukul, nak bagi jalan kepada Rasulullah. Sedangkan dia tak silap itu. Ini menunjukkan sikap Rasulullah SAW ni, bagaimana dia merendah diri. Dia tak silap orang besar ke diri dia, orang siapa buka jalan. Sebagaimana yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin sekarang ni, memang lagu tu lah. Tetapi kena tengok juga, kena ambil kira juga dari segi keamanan, dari segi gapo tu. Kena ambil kira ni dalam keadaan aman, dalam keadaan semua sahabat yang baik-baik belaka. Sampai sekarang dia tak boleh nak ikut lagu ni, tak boleh. Buat lagu tu semua tak kena tikar.
Sebentar kena bedil, kena beringat. Sebab itulah Sayyidina Muawiyah dia tukar cara, daripada cara sebelum tu. Ada Sayyidina Umar jalan seorang-seorang, kedah. Sayyidina Ali pun tidur di masjid gitu ya, secara terbuka begitu. Apa yang sudah berlaku? Lepas seorang-seorang kena kan, pada dia sendiri pun kena. Dengan sebab itu dia ada jaga agama, ada jaga, kawal. Bahkan dia semaya, dia duduk dalam maqsurah. Maqsurah ni macam sarai lah, macam sarai tapi besar lah. Tu imam tu duduk dalam sarai. Kalau tidak dia pergi tikar. Tengok duduk semaya, apa berlaku kepada Sayyidina Umar. Dia sendiri pun kena dah. Sayyidina Muawiyah kena tikar atas punggung ni. Kena tikar siapa dia tak boleh hana. Tak boleh hana, tak mati ya. Doktor kata, dia kata kalau tidak boleh mati. Tapi kalau tak saya mati, kena potong, kata dia. Apa orang apa tak tahulah kita ni. Kena potong hak tu. Bila potong hak tu, tak akan beranak sampai bila-bila. Tak akan boleh anak. Itu peristiwa dia. Sebab tu dia buat dalam maqsurah. Ini semua contoh kepada kita. Kita boleh ikut belaka sahabat Nabi, kan nujum, seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitu muhtadaitu. Dia buat tak ada sebab lagi. Kita kena pakai lagu tu, tak boleh sekarang ni. Kalau tidak kan jadi pakai style lah. Sikit-sikit pedih. Bong. Lagu tu kena ada kawalan tu, tak boleh. Tak boleh elok. Musuh dalam keadaan musuh ramai ni susah lah. Musuh ramai. Tetapi kalau dalam keadaan biasa, moleknya beginilah, kita ikut asal lah. Ikut asal. Yang Nabi SAW dia tidak suka orang ni tolak ke, dia halau ataupun disergah supaya lari buka jalan untuk dia, tak ada. Dia tidak jenis tu. Dia tidak jenis tu. Lepas tu Ibnu Abbas cerita ni lah. Cerita dulu orang kafir nak tengok orang Islam ni lemah lagu mana nak pawah. 7 keliling ni bos kali ni pokok dia kata. Nanti tengoklah. Ni Ibnu Abbas ceritalah. Nabi SAW suruh tadi nak menampakkan keperkasaan, kegagahan orang-orang Islam. Itu sebab. Ini Ibnu Abbas faham lagu tu. Tapi orang lain kata apa tu hajatul wada' tu, apa yang Nabi hungar juga tu. Tak ada nak tunjuk kepada siapa-siapa dah. Tapi dia tak, dia nak sebab. Ni masing-masing lah, masing-masing ijtihad lah, masing-masing ijtihad. Seperti Imam Abu Hanifah kan baru ni kita sudah jumpa isy'ar. Dia tak say isy'ar, dia kata muslah. Apa ni, lukakan bonggol unta, dia tak say. Dia kata bid'ah. Padahal sunnah Nabi SAW buat. Pasal apa? Dia tengok keadaan semasa dia. Orang buat terlajak. Jadi dalam saja buat jadi binatang tu jadi sakit. Tak say lagu tu. Adakah lagu tu sunnah? Dia fikir, dia nilai dengan ijtihad dia. Kadang-kadang tak serupa dengan hak sunnah. Kerana dia tengok sunnah bukan maksud lagu tu. Sunnah bukan maksud lagu tu. Bab istihbab istilam ar-ruknain al-yamaniyain fi at-tawaf dun ar-ruknain al-akharain. Sekatulah, wallahu a'lam.